Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, aku nak kongsi dengan korang tips menulis dengan lebih imajinatif yang mampu membangkitkan emosi dan menarik perhatian pembaca dengan menggunakan peraturan show, don't tell atau tunjuk, jangan beritahu. Jadi jangan ke mana-mana dan teruskan menonton. Sebelum tu, aku nak bagi tahu korang yang aku telah menulis 4 buah buku. Korang boleh mendapatkannya di kedai-kedai buku yang berhampiran atau beli terus secara online di link yang telah disediakan. Kalau korang research tips dan tutorial menulis fiksyen di Google atau YouTube, pasti korang akan jumpa banyak tutorial tentang show, don't tell atau tunjuk, jangan beritahu. Ini kerana ianya adalah salah satu elemen penting dalam penulisan kreatif. Sebelum kita mula, video ini hanya menerangkan bahagian asas dan contoh mudah untuk memahami peraturan ini. Korang boleh buat pencarian yang lebih mendalam dari sumber-sumber lain. Apa yang dimaksudkan dengan tunjuk dan beritahu? Secara ringkasnya, beritahu dalam konteks penulisan kreatif bermaksud penulis hanya memberitahu kepada pembaca situasi yang berlaku di dalam ceritanya tanpa sebarang gambaran jelas dan butiran. Ibarat membaca artikel surat khabar, hanya informasi semata-mata. Manakala tunjuk pula, penulis menggambarkan situasi yang berlaku, apa yang watak-watak dalam ceritanya nampak, rasa, dengar, sentuh dan bau, membawa pembaca lebih dalam ke dunia mereka dan merasai sendiri apa yang dialami oleh watak-watak tersebut. Pembaca akan membayangkan apa yang dibacanya. Jadi, penulisan yang tidak begitu ekspresif dan imajinatif akan menjadi hambar, terlalu ringkas dan tidak memprovok sebarang emosi. Contoh ringkas. Ayat beritahu, raksasa yang berada di depannya itu sangat mengerikan. Penulis hanya beritahu raksasa dalam ceritanya mengerikan. Pembaca tahu kerana sudah diberitahu, tetapi mereka tidak nampak mengapa ia sangat mengerikan. Mari kita kembangkan lagi ayat ini. Ayat tunjuk, raksasa di hadapannya berdiri hampir mencecah 10 kaki. Seluruh tubuhnya hitam seperti bayang-bayang. Rahangnya terenganga luas, muat untuk menelan seorang manusia dewasa. Setiap batang giginya lebih panjang dan tajam dari gigi jerung putih. Mangsanya terduduk dengan pundi kencing yang sudah meletup. Dia kembali menjadi anak kecil, tersedu-sedu memanggil ibunya. Dari contoh kedua, kita boleh lihat betapa ngerinya rupa raksasa tersebut dan bagaimana reaksi mangsanya. Tidak perlu menggunakan adjektif mengerikan lagi. Adjektif bermaksud kata sifat atau keadaan seseorang atau sesuatu. Penulis K.M. Weiland meringkaskan dua istilah ini supaya mudah difahami. Showing, dramatize. Telling, summarize. Dalam bahasa Melayunya, tunjuk, dramatisasi. Beritahu, meringkaskan. Dalam ucapan TED Talk, Clues to a Great Story, penulis dan pengarah dari Pixar, Andrew Stanton mencadangkan teori 2+2, iaitu biar penonton yang buat kesimpulan sendiri. Jangan bagi mereka 4, tapi bagi mereka 2+2. Kesimpulannya, manusia mempunyai imajinasi yang tinggi dan suka menyelesaikan teka-teki. Situasi dalam cerita yang melibatkan emosi, pendapat peribadi dan sensasi sangat sesuai jika ditunjukkan dari diberitahu. Terdapat 5 prinsip untuk menghasilkan situasi tunjuk dalam penulisan dengan berkesan. Prinsip pertama, tunjukkan bukti. Prinsip kedua, gantikan ekspresi abstrak dengan sesuatu yang lebih konkret. Prinsip ketiga, gantikan gambaran yang samar-samar dengan butiran yang melibatkan deria. Prinsip keempat, tunjukkan emosi menerusi dialog. Prinsip kelima, gunakan sudut pandangan dari naratif watak-watak yang berbeza. Tunjukkan bukti.
Jika ada watak dalam cerita membuat rumusan tentang sesuatu perkara atau emosi, beri pembaca bukti kenapa dia membuat kesimpulan tersebut. Pastikan pembaca merasai dan berfikir perkara yang sama seperti apa yang watak itu rasa dan fikir. Contoh ayat beritahu, Adam tahu dan yakin yang Hawa mempunyai perasaan terhadapnya. Contoh ayat tunjuk, setiap kali Adam menoleh, Hawa sudah pun merenungnya dari jauh, tetapi hanya untuk sesaat sebelum gadis itu mengalihkan pandangan. Beberapa minit kemudian, dia melakukan perkara yang sama dan seperti sebelumnya, dia bertembung dengan lirikan mata Hawa. Jantung Adam melangkau satu degupan. Kali ini gadis itu tidak berpaling semula. Dia mengukir sebuah senyuman berlesung pipit yang menghantar beratus ekor rama-rama ke dalam perut Adam. Bibir gadis itu masih tersenyum ketika dia kembali menumpukan perhatiannya ke pensyarah yang sedang membebel di depan papan putih. Kita boleh menarik pembaca lebih dalam dengan menyediakan bukti sama ada penerangan visual atau dialog dan biarkan mereka sendiri yang membuat kesimpulan. Gantikan ekspresi abstrak dengan sesuatu yang lebih konkret. Contoh ayat beritahu, Johari keluar dari bank dengan sangat teruja. Contoh ayat tunjuk, Johari menolak pintu kaca bank sambil tersengih. Setiap langkah kakinya seperti ada spring dan dia hampir melonjak ketika melintasi kedai-kedai yang berhampiran. Imej pelbagai jenama telefon pintar model terbaru bermain dalam kepala seperti sebuah katalog. Sengihnya semakin lebar, menarik perhatian orang-orang berhampiran. Perasaan teruja itu adalah sesuatu yang abstrak dan perlu ditunjukkan dengan contoh konkret. Kita perlu menggantikan emosi dengan aksi supaya pembaca boleh merumuskan emosi yang cuba disampaikan seperti di prinsip pertama tadi. Kita juga perlu berjaga-jaga dengan kata adjektif yang berkaitan dengan pendapat peribadi seseorang seperti cantik dan pelik dan bermacam-macam lagi. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeza-beza. Sesuatu yang kita anggap menarik mungkin tidak bagi orang lain. Contoh ayat beritahu, suasana hutan yang malam itu sangat menakutkan. Mungkin bagi watak tersebut ianya menakutkan, tetapi pembaca juga perlu merasainya juga. Contoh ayat tunjuk, kanopi hutan yang tebal di atas kepalanya menghadkan cahaya matahari. Dunia di sekelilingnya kelam seolah-olah sudah masuk waktu senja. Bunyi cengkerik dan unggas yang agak bingit memburukkan lagi keadaan. Entah kenapa, dia terbayang-bayang seperti ada suara berbisik yang bersembunyi di balik orkestra alam tersebut. Gantikan adjektif untuk memudahkan lagi pembaca mentafsir sendiri situasi tersebut. Untuk mengetahui sama ada anda menulis babak yang melibatkan emosi abstrak atau tidak, tanya soalan ini. Aku boleh nampak tak? Selain visual, penulis juga perlu memasukkan sekali deria-deria lain seperti pendengaran, bau, rasa dan sentuhan untuk menghasilkan babak yang lebih menarik perhatian pembaca. Gantikan gambaran yang samar-samar dengan butiran yang melibatkan deria. Perhatikan contoh ayat ini. Farah mendongak dan terperasan satu sosok bayang hitam di sudut bilik. Dia merinding kesejukan dan kaku di atas katil. Dari perenggan pendek ini, kita dapat gambarkan situasi tersebut. Tiada emosi abstrak. Visualnya juga jelas. Tetapi ianya masih samar-samar dan tidak menggunakan deria dengan sepenuhnya. Cuba kita lihat contoh ini pula. Farah sedang leka membaca gosip artis tempatan dalam skrin telefon apabila udara di sekelilingnya menebal dengan bau setanggi yang menusuk rongga hidung. Dia mendongak. Ubun-ubun kepalanya serta-merta kebas. Ada seketul ais yang turun sepanjang tulang belakangnya, dari bahagian belakang tengkuk hingga ke pinggang. Entah sejak bila lembaga hitam di sudut biliknya itu sudah tercegat di situ. Farah tahu bahawa kerusi di sudut itu bertimbun tinggi dengan pakaian kotornya. Tetapi kini dia tidak pasti lagi. Dari contoh kedua, kita dapat bayangkan apa yang Farah sedang lakukan.
Kemudian kita juga dapat hidu bau setanggi yang tengik, merasai kesejukan sedingin ais kerana terlalu terkejut dan takut. Dan akhir sekali, kita dapat menyelami apa yang bermain dalam fikiran Farah. Gambaran yang melibatkan deria akan menambahkan lagi ketegangan babak tersebut. Tunjukkan emosi menerusi dialog. Dialog adalah alat yang sangat berkesan untuk menyampaikan emosi dan personaliti sesuatu watak kepada pembaca. Contoh, kita boleh gantikan pernyataan Syira bengang dengan Syafiq dengan "Aku tak nak tengok muka kau lagi." Syira menempik ke muka Syafiq dengan mata yang terjegil. Kita tak perlu lagi menempik dengan marah atau penuh perasaan atau sekuat hati. Dari dialog dan visual contoh sudah cukup untuk menggambarkan emosinya. Gunakan sudut pandangan dari naratif watak-watak yang berbeza. Setiap watak berlainan mempunyai personaliti, persepsi dan pandangan terhadap dunia dengan suara naratif mereka sendiri. Ketika kita ingin menunjukkan situasi dan respon mereka, pastikan ianya dari kanta persepsi mereka itu sendiri dan bukan secara umum. Agak mengelirukan? Mari aku tunjuk contoh. Contoh ayat beritahu. Dia sangat kagum dengan saiz banglo yang besar itu. Contoh ayat tunjuk. Satu keluarganya boleh hidup selesa dalam dapur banglo itu sahaja. Dari sudut pandangannya, kita boleh rumuskan bahawa watak ini bukanlah orang yang berada, sentiasa bersyukur dengan apa yang dia miliki dan tidak perlu melebih-lebih kerana membuat perbandingan yang dia dan keluarganya boleh hidup selesa hanya dalam satu ruang banglo mewah itu sahaja. Contoh kedua, ayat beritahu, Yusri berasa tidak selesa bila berada dekat dengan majikannya walaupun di tempat awam. Contoh tunjuk, Yusri mengelap tapak tangan yang lembap di seluarnya sambil melilau sekeliling. Mujur tiada yang perasan. Apabila Datuk Jailani menghulurkan tangan, Yusri menyambutnya dengan terketar-ketar. Dari sini kita boleh bayangkan dengan jelas perwatakan Yusri. Dia adalah seorang yang mudah gementar, janggal ketika di tempat awam. Keadaan tangan yang berpeluh ketika gemuruh adalah sesuatu yang biasa baginya. Perlakuannya mengelap tapak tangan di seluar juga mungkin perkara yang dia selalu buat. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan, penggunaan tunjuk yang berlebihan akan menjadikan cerita kita melirik dan terlalu panjang. Perlu ada keseimbangan di antara tunjuk dan beritahu. Beritahu dalam penulisan juga sangat penting. Ianya bukanlah sesuatu yang perlu dielakkan dan ia sama sekali tidak menjadikan sesuatu penulisan itu tidak menarik. Beritahu boleh digunakan untuk menghubungkan beberapa babak berlainan. Kedua-dua elemen ini perlu seimbang untuk mengawal perkembangan dan kelajuan sesebuah cerita. Ia membantu penulis untuk memfokuskan perhatian pembaca pada saat-saat penting dan membawa mereka melepasi yang selebihnya dengan lebih pantas tetapi penuh dengan informasi. Sebagai penulis, bahagian cerita mana yang korang nak pembaca ingat sampai bila-bila? Pada pendapat aku, istilah tunjuk, jangan beritahu patut ditukar menjadi tunjuk, jangan hanya beritahu kerana kedua-duanya sangat penting. Ini ialah contoh-contoh di mana korang boleh menggunakan beritahu atau campuran di antara kedua-duanya. Babak-babak yang kurang penting dalam skop naratif keseluruhannya. Contoh, bagaimana watak bergerak dari tempat A ke tempat B. Kesimpulan rutin, peredaran masa atau perbualan yang berulang. Sesetengah aspek pembinaan dunia majis, sci-fi atau fantasi. Penjelasan tentang latar belakang watak, tempat, situasi dan informasi penting. Ini pula contoh bila korang perlu guna tunjuk, emosi watak dan andaian mereka terhadap watak-watak lain. Sensasi yang memprovok deria pembaca. Menjelaskan adjektif yang berkaitan dengan pendapat peribadi sesuatu watak, termasuk situasi, tempat dan watak lain. Ketika menulis draft pertama, korang akan lebih banyak menulis
beritahu dari tunjuk. Itu adalah perkara yang normal, malah digalakkan kerana itu sahajalah caranya untuk korang menulis idea sesebuah cerita sebelum melalui proses suntingan hingga menjadi manuskrip akhir. Tiada penulis dalam dunia ini yang terus menulis draft pertama dengan idea yang sempurna tanpa suntingan. Setelah korang siapkan draft pertama, korang boleh mempraktikkan tunjuk dalam draft seterusnya. Itulah fungsi manuskrip ditulis dan disunting berulang kali. Sebagai latihan, cuba korang buka novel kegemaran korang dan pilih satu perenggan atau babak. Tulis semula semua ayat tunjuk menjadi beritahu, kemudian olah kembali kepada tunjuk, tetapi dengan menggunakan ayat dan interpretasi korang sendiri. Aku harap tips episod kali ini dapat memberikan informasi yang berguna untuk korang menghasilkan cerita yang mampu menarik minat dan membangkitkan perasaan pembaca. Nantikan episod-episod tips menulis yang seterusnya. Aku akan beri lebih banyak lagi tips untuk membantu korang menulis. Bagi sesiapa yang belum subscribe channel kami, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan tekan butang loceng untuk notifikasi. Selamat mencuba tips daripada episod ini dan selamat menulis. Assalamualaikum dan salam sejahtera.